Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, nazim masjid, ahli dan kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni Allah masih memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu untuk kita duduk sama-sama lepas maghrib mendengar tazkirah kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga yang menjadi amal-amal soleh yang boleh kita bentangkan depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Di masjid ni saya mengajar berkaitan dengan ilmu al-qiraat. Dan kitab rujukan utama yang diguna pakai adalah sebuah kitab Arab yang bertajuk Mabahis fi Ilmi Al-Qiraat. Himpunan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ilmu al-qiraat. Dan bila kita sebut tentang ilmu qiraat ini, kita refresh balik bila sebut tentang qiraat ini, qiraat ada dua lah yang boleh kita nampak. Satu, ada disebut sebagai qiraat 10 yang besar, asyarah kubra. Ada 10 yang kecil, asyarah sughra. 10 yang besar, asyarah kubra, 10 yang kecil ialah asyarah sughra. Ia merujuk, qiraat 10 ni merujuk kepada imam-imam qiraat. Jadi kalau 10 yang kecil tu jadi 10 orang imam. Imam pertama ialah Imam Nafi', 2 orang perawi dia, Qalun dan juga Warsh. Ini bacaan orang Madinah. Yang kedua Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir iaitu imam di Mekah. Bacaan orang Mekah, 2 orang perawi dia, Al-Bazzi dan juga Qumbul. Kemudian imam yang ketiga adalah Imam Abu Amru Al-Basri. Bacaan orang Basrah, ada 2 orang perawi dia, Ad-Duri dan juga As-Susi. Dan imam yang keempat adalah Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir Asy-Syami. Bacaan orang Syam. Bacaan orang Syam, ada 2 orang perawi dia, Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Kemudian yang kelima adalah Imam Asim. Ada 2 orang perawi dia, Syu'bah dan juga Hafs. So bacaan kita dekat sinilah imam yang kelima, Hafs ni yang biasa kita baca. Asim ini merupakan bacaan orang-orang Kufah, Asim al-Kufi. Kemudian yang keenam adalah Imam Hamzah. Imam Hamzah ada 2 orang perawi dia, iaitu Khalaf dan juga Khalad. Ini merupakan bacaan bagi orang Kufah juga. Dan yang ketujuh adalah Imam Al-Kisai. Imam yang ketujuh. Ada 2 orang perawi dia, Abul Haris dan juga Ad-Duri Al-Kisai. Ini 7 orang imam. Kalau disebut 7 qiraat tu, inilah 7 imam. Kemudian ini 7 ini dia merujuk kepada qiraat 10 yang kecil dan dia merujuk kepada yang disebut sebagai Tariq Syatibi. Tariq Syatibi. Tariq Syatibi. Dengan matanya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Saya dah tunjukkan pada kuliah-kuliah yang lalu. Ini 7 orang imam. Kemudian ada 3 orang imam lagi. 3 orang imam lagi, iaitu imam yang ke-8, Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far Al-Madani. Bacaan orang Madinah. Dia ada 2 orang perawi dia, Ibnu Jammas dan juga Ibnu Wardan. Abu Ja'far Al-Madani ini bacaan orang Madinah. Imam yang ke-8. Imam yang ke-9 ialah Imam Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Bacaan orang Basrah. Dia ada 2 orang perawi dia,
Ruwais dan juga Rawh, imam yang ke-9. Dan yang terakhir disebut sebagai imam Khalaf Ashir. Khalaf Ashir ni khalaf yang ke-10. Khalaf yang ke-10. Dia ada 2 orang perawi dia, Khalaf Ashir. Ni bacaan orang Kufah. Dia ada 2 orang perawi dia, Idris dan juga Ishaq. So ni 7 campur 3 jadi 10. Inilah yang 3 ini dia disebut sebagai Tariq Durrah. Tariq Durrah. Yang 7 ini disusun oleh Al-Imam, asalnya oleh Abu Bakar bin Mujahid. Itu Imam Ibn Mujahid yang meninggal 324 Hijrah. Kemudian dinazamkan, dibuat satu qasidah oleh Al-Imam Asy-Syatibi yang bernama Hirzul Amani wa Wujuhut Tahani. Kemudian datang lagi 3. Ini adalah dari yang dinazamkan, dia punya qasidahnya oleh Imam Ibnu Jazari. Maka disebut sebagai Durrah Al-Mudiyah. So 3 orang imam. Jadi 7 campur 3 jadi 10. Ni 10 yang dikatakan sebagai qiraat asyarah sughra. 10 yang kecil. Kemudian dia ada 10 yang besar. Apa dia 10 yang besar ni? Orang yang sama. Bermula daripada imam yang pertama sampailah imam yang ke-10. Orang yang sama, nama yang sama. Cuma 10 ini dia punya matan dia, dia punya tarik dia disebut sebagai tarik tayyibah. Tarik tayyibah ini dinazamkan, dia punya qasidah dia oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Yang 3 ni lah, imam yang 3 ni yang buat 10 ni. Dia buat matan namanya Tariq Tayyibah. Matan Tayyibatun Nasyar nama dia. Disebut sebagai Tariq Tayyibah. Dan ini dinisbahkan sebagai Asyarah Kubra. 10 yang besar. So beza dia dari sudut tarik lah, di sudut jalur sanad tu sedikit ataupun banyak dia punya wajah bacaan dia tu. Bagi tuan-tuan nampak sikit lah. Dia punya qiraat 10, ada kecil, ada besar, ada disebut Syatibi, ada disebut Durrah dan ada disebut Tayyibah. Okey, kita balik kepada slide kita yang lalu. Okey, ini kitanya slide kita yang lalu, kita membicarakan tentang apa di perbezaan dari sudut tahrik, dari sudut silsilah sanad bacaan Al-Quran itu. Ada yang disebut sebagai tarik Asy-Syatibi dan juga ada disebut sebagai tarik Tayyibah. Dan pada slide ini kita membahaskan tentang perbezaan antara Syatibi dan juga Tayyibah bagi Hafs. Hafs ni siapa dia? Bacaan kita yang biasalah. Bacaan Hafs, riwayat Hafs daripada Imam Asim. Maksudnya bila tuan-tuan ngaji malam-malam kan, ngaji sendiri-sendiri kan, bila kita ngaji tu kita kena tanya, aku ngaji ni ikut aliran mana kan? Ya kita tahulah. Supaya kita jelas, aku ngaji ni sebenarnya untuk guru aku ni dia ngajar ikut tarik Syatibi. Ataupun aku ngaji ni ngajar tarik apa? Tarik Tayyibah. So kita jelaslah. Ibarat kalau kita bermazhab, kita nak ambil wuduk ni, aku ni ambil wuduk ikut apa ni? Oh, Syafi'i. Okey. Aku nak ambil wuduk ni apa? Wuduk apa? Ini Hambali kan. So kita jelas. Kalau sudut mazhab, kita memakai Syafi'i je. Tapi bila tuan-tuan ngaji, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan ngaji ni ikut mazhab yang mana? Kalau istilahnya mazhab lah. Tapi dalam bacaan Quran dia tak sebut mazhab. Dia sebut sebagai tarik. Tuan-tuan ni baca ikut tarik Syatibi ke ataupun tarik Tayyibah. Ini bagi riwayat Hafs. Yang tadi Durrah tadi dia tak ada. Sebab Durrah tadi dia tak melibatkan Asim, dia tak melibatkan Hafs. Durrah ni dia melibatkan 3 imam je. Imam 8, 9, 10. Abu Ja'far, Ya'qub dan juga Khalaf Ashir. Jadi dia tak ada Hafs dekat situ. Hafs ni kita nak compare dia sama ada dia dekat tarik Syatibi ataupun tarik Tayyibah. Jadi kita kena jelas. Mana boleh kita baca. Jadi tuan-tuan nak belajar ngaji, tanya Tok Guru ni dia ajar kita ikut aliran mana. Okay. Dua-duanya ni ada mutawatir. Cuma kita tengok sikit apa beza dia supaya jelas. Dan kuliah kita yang lalu kita membahaskan yang pertama tu. Yang pertama ni dia tulis sini Hafs. Hafs dia ada beberapa perkara beza di antara Asy-Syatibi dan juga Tayyibah.
Yang pertama disebutkan takbir. Takbir sebagai saya sebutkan pada kuliah yang lalu, kalau dalam Syatibi, tuan-tuan belajar mulai tarik Syatibi, maksudnya dia tak ada takbir. Bila kita nak buat majlis khatam Quran, tak ada takbir. Lepas baca Wadduha, Alam Nasrah ke bawah, dia tak ada takbir. Di antara satu surah dengan satu surah tu. Tak ada la ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada. Ataupun Allahu akbar. Ataupun ada di beberapa sirah bentuk. Dia memang tak ada takbir. Itu kalau belajar Tarik Syatibi. Manakala kalau tuan-tuan ambil daripada Tarik Tayyibah, Ziyadat At-Tayyibah, dalam Tarik Tayyibah ada. Bagi riwayat Hafs. Itu yang pertama saya sebutkan pada kuliah lalu. Ini yang besar-besar lah. Kita nampak beza. Yang kedua, dari sudut mat muttasil. Mat muttasil. Dia kalau kita belajar ilmu qiraat ni, dia tak sebut mat wajib muttasil. Dia tak sebut Arab, dia tak sebut mat wajib muttasil. Dia sebut mat muttasil aja. Dia sebut mat muttasil. Ataupun muttasil tu. Ataupun munfasil tu. Sebab dia ma'ruf. Dia sudah istilah tu ma'ruf. Dia kata mat muttasil. Kalau mat muttasil, kalau tuan-tuan belajar Mu'li Tarik Asy-Syatibi, maksudnya dia hanya ada 4 harakat aja. Ni yang betul-betul Syatibi kan. Tarik Syatibi. Dia betul-betul Asy-Syatibi punya mat muttasil, dia 4 harakat. Mat wajib muttasil tu. As-sama tu kan. Ulaika tu kan. Kan? Itu mat. Dia ada 4 harakat aja. Itu dalam Syatibi. Kan? Tetapi kalau tuan-tuan baca melalui tarik Tayyibah, maka dia akan ada tambahan. Dia tambah apa? Tambah wajah 5 harakat dan juga 6 harakat. Kalau dalam Syatibi ni, kalau dia tengok ada beberapa jalur tu, ada yang sini dia letakkan 4 dengan 5 harakat. Tapi kalau betul-betul Syatibi betul, dia hanya 4 harakat saja. Dia tak ada wajah 5 harakat. 5 harakat ni istilah dia fuaid tawasud. Dia ada istilah dia qas 2 harakat, tawasud 4, isbaq 6 harakat. Kalau 5 tu disebut fuaid tawasud 5 harakat. Kalau Syatibi betul tak ada. Kalau dekat Ziyadah Tayyibah tu pun ada 5. Jadi sini dia ada wajah 5, 6 dan juga sini juga confirm lah ada 4. Sebab itu tambahan dalam Tayyibah. Tayyibah ni lagi banyak lah wajah dia. Dia tambahan wajah dia. Okey. Itu bagi mat muttasil. Begitu juga pada mat munfasil. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Ya ayyuhallazina amanu kan. Ya ayyuhallazi kan. Jadi kalau tuan-tuan baca Mu'li Syatibi, dia hanya ada 4 harakat aja. Dia tak ada wajah 5 harakat. Tak ada wajah yang lain. 2 harakat tak ada. Tapi bila tuan-tuan baca pendek, ya ayyuhallazina amanu, itu semua tu. Wajah 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat dan 5 harakat yang ditambah itu berada dalam tarik Tayyibah. Tarik Tayyibah. Jadi tuan-tuan belajar ni, nak belajar tok guru tu dia baca mat jaiz munfasil, tengok dia baca berapa harakat? 4. Dia memang 4 dia standard. Pada mula dia baca semua 4. Dia ngajar tarik Asy-Syatibi kan. Kalau dia tanya lagu tu dia ngajar apa? Kalau dia ngajar dengan tarik Tayyibah baru ada wajah 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat dan 5 harakat. So ada 4 wajah tu. 2, 3, 4, 5. Itu dalam Tayyibah ada tambahan. Itu mat munfasil. Mat jaiz munfasil. Kemudian ada istilah dia mat ta'zim. Mat ta'zim ni. Mat ta'zim ni kalau kita dalam Syatibi, dalam tarik Syatibi, dia tak ada istilah mat ta'zim. Mat ta'zim ni dia ada istilah dia dalam Tayyibah. Dia ada perkataan la ilaha illallah. Kalau kita dalam Syatibi, masuk perkataan la ilaha illallah kan? La ilaha illallah kan? La ilaha illallah. La sini, dia jadi mat jaiz munfasil. Kalau dalam Syatibi. Tetapi dalam Tayyibah, bagi perkataan khusus, perkataan la ilaha illallah, dalam Quran kan ada beberapa tempat la ilaha illallah, diistilahkan ni sebagai mat ta'zim. Jadi mat ta'zim ini baru dia baca dengan wajah panjang, 4 harakat. Dalam Tayyibah. Dalam Syatibi dia tak ada. Dalam Tayyibah ni dia istilah khusus dia. Mat ta'zim.
Dan dia ada beberapa wajah yang dibaca istilah itu sendiri. Istilah tu diguna pakai dalam taibah. Adalah harkat yang rendah, harkat yang tinggi, dan dia ada maratib, dia sudah harkat dia. Tapi dalam Syatibi orang tak sebut ada mat ta'zim. Dalam Syatibi dia sebut mat jaiz saja. Mat jaiz mufasil khusus. Kemudian seterusnya bagi perkataan kaf, ha, ya, ain, sad. Huruf ain ni. Ha, ya, ain, sad. Ain. Ni awal lah kita baca surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad kan. Huruf ain itu. Huruf ain. Ain. Kalau dalam Syatibi, dalam tarik Syatibi, tuan-tuan kena baca huruf ain tu dengan 4 harakat ataupun 6 harakat. Kaf tu 6. Ha, ya, ain 4 ataupun 6. Ain 4 ataupun ain 6. Dia tak ada wajah dua harakat. Yang baca 2 harakat ni, qas ni 2 harakat maksud ni. Yang baca 2 harakat ni adalah daripada tarik tayyibah. Jadi kalau kita nak baca dengan tarik Syatibi, bila tiba huruf muqata'ah ni, dia baca dengan Syatibi 4 atau 6. Tapi kalau tarik tayyibah baru ada 2 harakat, ada 4 dan juga dia boleh bagi 6 harakat. Ain tu boleh 2. Kaf, ha, ya, ain, sad kan. So 2 harakat tu pada tayyibah. Tu nampak beza dia dari sudut jalur tadi. Kemudian seterusnya pada perkataan pada saktah. Saktah dan juga tidak saktah dan juga ada saktah. Bagi Syatibi dalam tarik Syatibi dia tidak ada saktah pada al. Macam fil akhirah kan. Fil akhirah ada lam tu mati bertemu dengan hamzah al-akhirah kan. Dalam Syatibi tak ada. Ataupun syai' tu ada hamzah kat sini. Ataupun sakin mafsul. Sakin mafsul yang satu perkataan, kemudian perkataan seterusnya dia ada huruf hamzah. Azabun alim kan. Kemudian begitu juga sakin mafsul dan juga sakin mausul yang bersambung. Hamzah yang bersambung. Maksudnya, kalau kita tuan-tuan baca mulai tarik tayyibah, dia ada banyak saktah. Bukan pada 4 tempat saktah saja yang tuan-tuan tahu. Kan? Biasa kita sebut ni ada. Dia akan sebut yang bawah ni saktah lagi. Biasa kita ada pada 4 tempat saktah saja. Yang surah Yasin, surah Mim Marqadina, Iwaja, Manraq, Balra, 4 tempat saja saktah. Tapi kalau tuan-tuan baca mulai tarik tayyibah, saktah dia sangat banyak. Sangat banyak. Fil akhirah. Azabun alimun boleh. Syai'un banyak tempat lagi boleh saktah. Dan dia memang ada jalur periwayatannya sedemikian. Itu kalau daripada tarik tayyibah. Tapi Syatibi tak ada. Syatibi 4 tempat saja. Nanti saya tunjuk tu. Kemudian lagi idgham nun sakinah. Idgham nun sakinah dan nun tanwin pada lam, pada ra dan juga lam. Dia sebut idgham bila gunnah. Mir rabbika kan. Nun mati contohlah, ni paling saya ambil paling mudah. Min rabbika kan. Biasa kalau kita baca tarik Syatibi, mir rabbika kan. Dia masuk tu sekat ra kan. Itu dekat kalau kita baca tarik Syatibi. Kan. Tapi kalau tuan-tuan baca dengan tarik tayyibah, dia boleh bi gunnah. Ini bidu di gunnah, tak ada gunnah. Yang ni dengan gunnah. Dia boleh baca dengan mir rabbika kan lain, kan? Tapi haf juga. Sebab apa kita baca tarik tayyibah, kan? Mir rabbika bal rana kan? Lam juga sama lam ataupun ra. Sama yang ni huruf ra. Nun mati bertemu dengan ra. Jadi boleh digunah, didengungkan. Tapi tariknya tarik tayyibah. Okey. Kemudian bagi perkataan Al-Baqarah, Bastah. Dekat Baqarah juga dengan Al-A'raf. Kalau baca dengan
Tariq Syatibi ni ada beberapa tempat lah. Tuan-tuan tengok bila baca tu kadang dia letak sod atas, jadi yang sod kecil, sin kecil tu kan. Kalau dekat Syatibi dia guna sin aja. Bastah, bastah pada dua-dua tempat. Pada Al-Baqarah juga Al-A'raf. Tetapi kalau baca mulai Tariq Taibah dia boleh dua. Dengan sin bastah ataupun bastah dengan sad. Bastah ataupun bastah. Kan? Boleh dua. Tengok beza tu. Jadi kita baca. Kan? Okey. Kemudian lagi beza dia Syatibi dalam Syatibi dari perkataan Yalhazali. Yalhazali tu dia idghamkan. Yalhazali. Masuk. Idgham masuk pada sa dengan zal tu masuk terus. Dia dah dengan idgham, memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Supaya juga irkam ma'ana. Kan? Dia masuk huruf pertama, huruf kedua. Tetapi kalau baca dengan Tariq Taibah, dia ada wajah tambahan dia yang idgham tadi satu dah. Dia ada wajah izhar. Boleh baca dengan izhar. Yalhas zali. Kan? Irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Irkab ma'ana. So dia terpisah. Itu Tariq Taibah. Kemudian yang ni paling biasalah yang saya sebut tadi. Bagi 4 tempat. Ni saktah. Saktah dan tidak saktah ni bacaan yang biasa. Kalau Syatibi itu dia buatan ain wajah qayyimah pada surah Kahfi itu kan. Ataupun mimar qadina hadza. Man raq bal rana. Jadi 4 tempat ini 4 tempat ini bagi Tariq Asy-Syatibi dia dibaca dengan wajah bagaimana? Dia dibaca dengan wajah saktah. Wajib saktah, cuma yang orang terlepas pandang adalah ketika perkataan itu indal wasli. Bacaan wasal. Okey, saya bagi tuan-tuan nampak sikit ya. Contohnya ambil kat sini ya. Mana Quran ni? Quran. Mana saya letak ada Quran ni? Quran. Okey. Dia surah macam surah Yasin ya. Biasa surah Yasin ayat 52 kan. Surah Yasin. Kita pergi surah Yasin. Surah Yasin ayat 52. Okey, surah Yasin ayat 52. Surah Yasin ayat 52 ni, ini biasa kita bacalah malam Jumaat. Bacaan biasa kita. Satu tuan-tuan kalau tengok dekat sini kan, dia akan ada dekat situ. Dekat sinilah dia tulis kat tepi ni. Saktah latifah alal alif. Dia ada saktah latifah. Maksudnya dia baca saktah. Yang biasa kita baca qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Itu kan. Biasa kita baca gitu. Maksudnya bagi Tariq Asy-Syatibi dia baca dekat sini indal wasli. Tu perkataan indal wasli tu ketika wasal. Saya nak tekankan perkataan ketika wasal. Bacaan ketika wasal sahaja yang perlu dibaca dengan saktah. Maksudnya tuan-tuan memang dalam hati niat dalam hati aku nak baca ayat 52 ni satu nafas. Kan? Satu nafas. Memang nak baca qalu ya wailana man ba'athna min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Saya dibatuk sikit nafas tak apa ada. Memang dalam hati niat nak baca satu nafas ayat 52 ni. Maka pada ketika itu baru wajib saktah dekat min marqadina. Ni saya nak bagi jelas sekarang ni. Yang dia katakan ketika wasal tu.
Ini banyak orang terlepas pandang. Dalam buku-buku pun banyak terlepas pandang. Salah, tersilap tulis ke ataupun ada kekeliruan, saya tak pasti. Tapi maksudnya, ketika wasal, memang niat ayat 52 tu nak baca satu nafas, kan? Baru mim marqadina tu kita saktah. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Niat tu nak baca satu nafas, satu ayat tu. Baru ketika itu wajib saktah. Tapi kalau anda kata, tuan-tuan ni, aku ni nafas biasa-biasa je, nafas orang Melayu, pendek-pendek bukan nafas Arab. Memang ayat ni memang aku pun tak boleh lah. Tak boleh nak baca satu nafas tak cukup. Aku ni jenis ayat kontok-kontok, satu baris, potong dua, potong tiga. Itu aku punya standard kan. Maka tuan-tuan baca kat sini, dia tak perlu saktah. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Tarik nafas. Haza ma boleh baca gitu. Yang wajib saktah ketika apa? Ketika wasal. Itu orang salah pandang. Terlepas pandang. Serupa juga air wajah, kan? Dekat air wajah lah. Wajah qayyimah tu kan. Surah Kahfi serupa juga. Jadi empat ini, kalau kita nak baca wasal, wajib saktah. Tapi kalau tuan-tuan baca wakaf, contohnya, biasa malam Jumaat lah kita baca kan. Kalau orang yang reti qiraat, dia akan terang sikit. Okay, kita Jumaat kita ni nafas pendek-pendek semua. Jadi kita mimar qadina, kita wakaf kat situ. Ya, okay. Maka ketika baca tu sama-sama baca. Qalu ya wailana man ba'athana mimar qadina. Tarik nafas relax. Haza ma, dia tak jadi kesalahan. Itu tarik syatibi. Bukan tarik taibah. Tarik syatibi. Boleh dibaca sedemikian. Cuma orang terlepas pandang ketika wasal inda al-wasli. Jadi tuan-tuan dah tengok. Jadi tak risaulah bila kita nak baca surah Yasin ke, surah Kahfi ke. Jadi tuan-tuan nanti berhenti, ambil nafas. Memang kita nak berhenti. Dan boleh ambil nafas, dia tak salah. Cuma kalau tuan-tuan memang nak baca terus, nak wakaf pada ujung ayat, nafas banyak, maka ketika itu wajib saktah. Di situ takut kita terlepas pandang di situ Okey. Sebab kadang-kadang bila Syatibi ni, Tarik Syatibi ni dia aja saktah, orang duk tekan kun saktah. Yasin mimar qadina wajib saktah. Wajib saktah. Memanglah wajib saktah. Tapi ketika wasal. Kau tu tak nak wakaf aja, wakaf. Tarik nafas. Hadza ma, dia tak ada kesalahan. Itu banyak orang terlepas pandang Jadi biasanya dua lah tu. Masa saya highlight dekat sini pada mana tadi? Wajah qayyimah dekat Kahfi, sebab situ pun biasa orang. Itu wakaf tu. Kalau tuan tengok wajah tu, dia ada wakaf. Wakaf itu wakaf ra'sul ayah. Ra'sul ayah ni wakaf tu istilah dia wakaf sunnah. Kan? Istilah dia wakaf sunnah. Maksudnya kalau nak mengikut sunnah, situ dia sunnah. Sunnahnya kita wakaf. Cuma bagi Syatibi, kalau nak baca wasal, baru dekat situ dia kena saktah. Serupa juga. Serupa macam mimar qadina. Kan? Itu kena faham. Bagi yang ketiga, manraq ni dengan balrona ni pendek je. Memang biasanya kita akan sambung lah. Ayat tu pendek aja. Dia tak panjang. Dan memang kita saktah kat situ lah. Tak ada orang memang berhenti dekat man. Tak ada orang berhenti situ kan. Tak ada orang berhenti dekat man. Orang kan manraq. Kan? Bal, tak ada orang berhenti dekat bal. Dia biasanya dia akan sambung. Maka sambung dia kan saktah. Tapi surah Yasin tadi lah. Yasin dan juga Kahfi. Yang ni bagi Syatibi. Syatibi dia dengan saktah ketika wasal. Kalau wakaf tak apa. Okey. Tetapi bagi tarik taibah. Tarik taibah ni dia tambah. Nak saktah boleh, tak saktah pun boleh. Tuan-tuan maniat nak baca satu ayat penuh, maka kat situ boleh wakaf. Kalau Syatibi ni tak boleh. Tapi taibah boleh. Kita memang nak baca satu ayat penuh, tapi sampai kat situ kita pun memang berhenti juga. Boleh. Sebab dekat taibah ni wajah turuk dia lagi banyak wajah bacaan dia. Itu. Kemudian seterusnya, bagi bacaan Yasin, surah Yasin kan? Yasin dengan surah Al-Qalam. Surah Yasin ni, tapi kita jarang buat bacaan wasal. Bacaan Yasin wal Quranil Hakim kan.
Yasin tu, kalau nak sambung dengan wal Quran itu, kalau tuan-tuan baca dengan tarik Syatibi, dia tak boleh baca idgham. Tak boleh dimasukkan. Kalau baca biasa, Yasin, kau nak baca wasal kan? Yasin wal Quran. Itu yang biasa. Kan? Orang faham begitu. Tapi sebenarnya kalau baca Syatibi, tak boleh baca gitu. Dia kena baca dengan izhar. Yasin wal Quran. Tu. Dia kena tak ada tanpa idgham kat situ ya. Dia tak masuk. Okey. Cuba juga nun wal qalam, dia tak boleh nun dengung kan masuk. Dia tak ada. Dia baca dengan izhar. Tapi kalau baca dengan thaibah, okey. Wajah tu semua dah. Sebab thaibah ni wajah dia bertambah lagi. Itu kita. Kemudian lagi dekat pada surah Al-Ghasyiyah. Bi musaitir ini. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah tu. Kalau dengan Syatibi dengan sad aja. Bi musaitir. Kalau dengan tarik taibah ni dengan bi musaitir. Dengan sin boleh. Dengan sad pun boleh. Ini sebahagian aja nak bagi tuan-tuan nampak. Tarik Syatibi punya gini, taibah punya gini. Ini asas-asas dia lah. Banyak lagi dari yang kecil-kecil. Dia punya pecahan dia lagi. Saya bagi tuan-tuan nampak sikit. Ini pentingnya kita tahu bila kita baca tu ikut jalur mana. Kan? Sangat penting. Sebab tak adalah kita langgar. Kalau kita baca Syatibi, ikut jalur Syatibi. Kalau kita nak baca taibah, okey, kita tahu jalur taibah. Tak adalah kita ambil, kalau fiqah kan, ambil wuduk Syafi'i, membatalkan Hanafi, mana boleh. Kan? Ambil wuduk Syafi'i, membatalkan pun Syafi'i. Kan? Apa kena? Supaya bila kita baca Syatibi tu, ikutlah undang-undang Syatibi. Berapa harkat-harkat dia. Jangan kita lah langgar kan. Jadi boleh nampak. Itu sedikit aja yang saya show sini. Kalau detail dia, akan datang dia mungkin ada masa saya detailkan lebih banyak lagi yang kecil-kecil. Okey, kita tengok. Saya tak buka slide ni tadi. Okey. Jadi kecil dia. Okey, so ni kita tengok dari sudut sanad. Okey. Sanad ni saya nak tunjuk. Tuan-tuan boleh tengok. Ya. Mana kena nak tutup balik dia punya ni. Okey. Ni yang biasa ni kan. Ni okey. Kalau dari sudut sanad, tadi saya tunjukkan ada namanya Tarik Asy-Syatibi. Kemudian ada Tarik Taibah. Nampak. Tapi tuan-tuan tak nampak sebenarnya jalur dia tu macam mana. Jalur sanad-sanad tu. Ini kita nak tengok dari sudut sanad dia pula. Yang atas kali ni, yang ni saya tak nak tulis lah. Atas tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbul Izzah Jalla Jalalahu. Ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diturun kepada baris kedua tu Jibril. Daripada Jibril diturun kepada baris ketiga tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaan kita je, hafz. Hafz dia, kita tak ambil. Yang orang lain kita tak ambil. Bacaan kita je hafz. Yang bacaan orang Kufah. Jadi daripada Nabi tu, maksudnya bacaan kita nak sampai kepada Nabi tu, dia kalau sahabat dia akan lalu 5 orang. Siapa dia? Dia akan mula dengan ni satu, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dia meninggal 45 Hijrah. Kemudian dia akan orang kedua Uthman bin Affan. Kemudian dia akan lalu Ali bin Abi Talib. Kemudian dia akan lalu Abdullah bin Mas'ud. Dan dia akan lalu Ubay bin Ka'ab. So dekat line yang keempat ni, yang warna kotak ni ada 5. Maksudnya bacaan kita tu dia lalu 5 orang sahabat ni. Yang kita baca Hafs an Asim ni. Dia lalu 5 orang sahabat ni. Cumanya ni kita nak bagi nampak Tarik Syatibi dengan Tarik Taibah ni tadi. Cumanya lepas 5 orang ni dia pecah kepada 2. Yang ambil bacaan daripada sahabat ni maksudnya geng tabi'in. Ni yang warna purple ni. Yang warna purple ni. Okey. Kalau bacaan kita Asy-Syatibi tu yang biasa kita baca, Syatibi dia akan lalu tabi'in yang nama dia Abdullah bin Habib As-Sulami, meninggal 74 Hijrah. Ini Hafs ni. Hafs an Asim daripada Tarik Syatibi, dia akan lalu Abdullah bin Habib As-Sulami, meninggal 74 Hijrah. Daripada dia ni ada satu lagi.
Satu lagi namanya ialah Zur bin Hubash yang meninggal 82 Hijrah. So daripada dua orang tabi'in inilah baru yang ambil bacaan daripada dia ni adalah Asim. Ini yang warna merah ni. Sahibul Qira'ah Asim bin Abin Najud Al-Kufi. Meninggal 129 Hijrah. So bacaan kita kata Imam Asim tu nilai kat sini. Maksudnya Imam Asim dia ambil daripada dua orang tabi'in. Siapa dia? Abdullah bin Habib As-Sulami dan Zur bin Hubash. Kan? Yang mana dua orang tabi'in ni ambil daripada 5 orang sahabat. Kan? Okey. Kemudian daripada Asim ni dia turun bawah dia Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Ni bawah dia ni. Okey. Dan kalau Tariq Asy-Syatibi dia akan lalu pada Abdullah bin Habib As-Sulami. Kalau Tariq Tayyibah dia akan lalu mulai Zur bin Hubash. Maksudnya dua-dua orang tabi'in ni, dua-dua orang tabi'in, warna purple ni ambil daripada 5 orang sahabat. Cuma Abdullah bin Habib Al-Sulami ni, dia membawa satu jalur nama dia Asy-Syatibi. Tariq Syatibi. Manakala daripada Zur bin Hubash, dia membawa jalur Tariq Tayyibah. Okey ya. Okey, kita tengok bawah dia. Sebab itu dia pecah pada dua sini. Sini belah kanan ni ada Tariq disebut Asy-Syatibi, sebelah kiri sini ada Tariq nama dia Tariq Tayyibah. So ada dua. Dua. Okey. Tuan-tuan boleh nampak dekat mana pecah mula di antara Tariq Syatibi dengan Tariq Tayyibah. Daripada Allah kepada Jibril, kepada Muhammad kepada 5 orang sahabat. 5 orang sahabat kepada 2 orang tabi'in. 2 orang tabi'in inilah mula pecah. Yang satu Syatibi, yang satu lagi dia pecah kepada Tayyibah. Yang Syatibi Abdullah bin Habib As-Sulami, yang daripada Zur bin Hubash, pada sinilah lahirnya Tariq Tayyibah. Kemudian daripada 2 orang tabi'in inilah, ni zaman Asim ni dia masih tabi'in lagi, cuma dia tabaqat ya yang diambil tu, tabaqat yang berbeza. Asim, kemudian Asim turun kepada anak murid dia Hafs belajar daripada Asim belajar daripada 2 orang tabi'in, 2 orang tabi'in daripada 5 orang sahabat, kan? So daripada Zur bin Hubash dia melahirkan Tariq Tayyibah, daripada Abdullah bin Habib Al-Sulami dia melahirkan Tariq Asy-Syatibi. Azan kita bagi laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Okay, alhamdulillah malam ini kita menyambung slide seterusnya. Malam ini kita membicarakan tentang perbezaan di antara Tariq Asy-Syatibi dan juga Tariq Thayyibah. Jadi tuan-tuan dah boleh nampaklah dan kita detailkan ada beberapa perkara yang membezakan di antara Tariq Syatibi dan juga Tariq Thayyibah. Kenapa dari sudut kaedah bacaan dia tu supaya kita tak terlanggar. Kalau kita ikut Syatibi, ikutlah bacaan Syatibi. Kalau Thayyibah, kita bacalah Tariq Thayyibah. Ini bacaan siapa? Bagi Hafs saja. Hafs an Asim. Riwayat kita yang biasa. Itu yang pertama kita bahaskan malam ini. Kemudian yang kedua, malam ini kita membahaskan tentang kita mengenali jalur periwayatan sanad di antara Asy-Syatibi dan juga Thayyibah. Yang mana daripada Allah kepada Jibril, kepada Nabi, kepada 5 orang sahabat, Zaid, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Daripada situ dia turun kepada 2 orang tabi'in, Abdullah bin Sulami, Abdullah bin Habib Al-Sulami dan juga Zur bin Hubaish. Maksudnya daripada Zur bin Hubaish inilah yang turun kepada Tariq Thayyibah. Manakala daripada Abdullah bin Habib Al-Sulami dia turun kepada Tariq Asy-Syatibi. Cuma apabila dibahaskan sebenarnya daripada bacaan sahabat 5 orang tu yang mana yang banyak riwayat sebab 2 orang tabi'in ini diambil daripada 5 orang. Zur bin Hubaish pun ambil daripada 5 orang. Tetapi Abdullah bin Sulami pun ambil daripada 5 orang. Kenapa dia pecah 2? Kalau daripada Zur bin Hubaish yang dia pergi kepada Tariq Thayyibah ni, dia lalu kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia ambil. Maksudnya riwayat Thayyibah tu, daripada Thayyibah tu dia lalu Abdullah bin Mas'ud. Ni semua qura' besar ni dalam kalangan sahabat. Manakala Abdullah bin Habib Al-Sulami, dia memang lalu Abdullah bin Mas'ud, dia ambil juga. Cuma jadi Tariq Syatibi itu adalah melalui Zaid bin Sabit, Uthman dan juga Ubay bin Ka'ab. Kalau daripada Tariq Thayyibah ni dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia banyak belah situ punya berwajah. Sebab apa? Bagaimana benda ni boleh pecah? Wajah bacaan tu boleh pecah. Disebut sebagai al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar. Sahabat, setiap seorang sahabat ni dia belajar pada Nabi. Maka Nabi ajar yang ni baca Malik Yaumiddin. Orang kedua Nabi ajar baca dengan Malik Yaumiddin. Orang ini sahabat ni baca alaihum. Yang ni Nabi ajar alaihimu. Kan? Ini waladhalin. Yang ni Nabi ajar waladhalinah. Kan? So berbeza-beza sahabat ambil bacaan pada Nabi. Okey, itu level sahabat. Manakala turun level tabi'in, tabi'in pula diambil daripada sahabat. Bila diambil semua sekali. Banyak. Tetapi bagaimana al-ikhtiyar tabi'in? Tabi'in ni dia kata, aku dah belajar banyak. 10 orang untuk guru. Sekarang ni aku nak ajar anak murid aku macam mana? Tu dia melahirkan al-ikhtiyar. Pemilihan seseorang itu untuk menjadi wajah bacaan yang dia nak ajar pada anak murid dia. Maka Abdullah bin Habib Al-Sulami daripada dia ajar. Ini wajah bacaan yang dia ambil. Dia kurang ambil daripada, walaupun dia belajar pada Abdullah bin Mas'ud. Tetapi wajah-wajah daripada Abdullah bin Mas'ud dia kurang ambil. Untuk menjadi bacaan dia. Berbeza dengan Zur bin Hubaish.
Dia belajar Abdullah tu dan dia ambil semua wajah tu. Mulai 5 orang sahabat semua dia ambil. Dia longgok semua sekali. Macam menyebabkan wajah tu banyak. Dan dia beramal dengan wajah tu. Dia ajar anak-anak murid dia tu. Melahirkan tarik taibah. Kalau Abdullah bin Habib Sulami tu, dia ambil juga 5. Tapi daripada Abdullah masuk ni dia kurang. Wajah-wajah bacaan tu dia macam tak berapa suka sangat. Kan? Bukan tak berapa suka, dia tak selesa. Maka dia ambil wajah yang dia selesa. Contoh saya begitu tuan-tuan. Contoh tuan-tuan baca Al-Fatihah. Baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin tu nak baca berapa harakat? 2 ke 4 ke 6? Semua boleh. Ma'arif dia sukun. Nak baca berapa harakat? Okey. Tuan-tuan bila ajar anak, ajar dia yang berapa harakat? 2 ke 4 ke 6? Selesa yang mana? Mungkin orang dia kata, saya selesa standard ngajar budak-budak ni selesa 4 kot. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Kan? 4 ni. Selesanya kita nak ajar begitu. Maka dia jadi kebiasaan kita. Itu ikhtiar kita. Sebenarnya nak baca 2 boleh. Nak baca 6 pun boleh. Kan? Maka begitulah berlaku kepada golongan tabi'in, tabi'in. Dan setiap ulama' tu dia ada ikhtiar dia sendiri. Maka daripada ikhtiar inilah dia pecah. Satu, tarik sana, tarik sini. Dan dia banyak lagi dia punya bentuk pecahan dia tu. Kita pun nampak susunan galur sanad dan bagaimana berlaku pecahan ikhtiar dalam kalangan para qurra ini. Pecah tarik Syatibi dan juga tarik Taibah. InsyaAllah kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan tengok sanad daripada Asim, daripada Asim, Haf ni dia sampai kepada Syatibi tu berapa orang pula dia lalu insyaAllah kita akan tengok pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa lam ma'ana wa lam yattabi'una syaqiya wa lam matruda wa lam mahruma bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.